Selamat sejahtera murid-murid sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. வணக்கம் மாணவர்களே, இன்று நாம் ayat tunggal மற்றும் ayat majmuk அப்படி என்றால் என்னவென்று பார்க்கவிருக்கின்றோம். மாணவ செல்வங்களே, வாருங்கள் நாம் இன்றைய பாடத்திற்குள் செல்வோம். Murid-murid sekalian, kita ada ayat tunggal dan ayat majmuk. Mesti anda terfikir, apakah maksud ayat tunggal dan ayat majmuk? என்ன மாணவர்களே, ayat tunggal மற்றும் ayat majmuk என்றால் என்னவென்று நீங்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்களா? வாருங்கள், இப்பொழுது நாம் பாடத்திற்குள் நுழைவோம். Sekarang kita akan melihat contoh ayat tunggal. Di sini kita ada dua jenis ayat tunggal. Yang pertama, ayah mengecat rumah. Yang kedua, abang mengecat rumah. Ayah merupakan subjek, abang merupakan subjek. Mengecat rumah merupakan predikatnya. Murid-murid sekalian, sekarang kita akan menggabungkan kedua-dua ayat tunggal ini menjadi satu ayat majmuk. Dalam ayat majmuk, kita mempunyai satu kata hubung. Contohnya, seperti mana yang diberikan oleh cikgu di sini dan. Ayah dan abang mengecat rumah. Kata hubungnya adalah dan. Murid-murid sekalian, setiap ayat tunggal mempunyai satu subjek, satu predikat. Manakala ayat majmuk adalah merupakan gabungan dua atau lebih ayat tunggal. Seterusnya, kita akan melihat beberapa contoh ayat tunggal. நாம் இப்பொழுது தனி வாக்கியம் அல்லது ayat tunggaluக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகளை பார்ப்போம். Yang pertama, adik bermain piano, Hamidah menolong ibunya, Janaki membelah seekor burung nuri, Amuda membeli kek berperisa coklat. Murid-murid sekalian, ayat-ayat yang cikgu memberi di sini adalah ayat tunggal. Setiap ayat yang diberikan di sini mempunyai satu subjek dan satu predikat. Contohnya, adik bermain piano. Adik merupakan subjeknya, manakala bermain piano merupakan predikatnya. Satu subjek dan satu predikat. Maka terbentuklah satu ayat tunggal. Seterusnya, kita akan melihat Hamidah menolong ibunya. Hamidah merupakan subjeknya, manakala menolong ibunya merupakan predikatnya. Mari kita melihat contoh ketiga dan contoh keempat. Janaki membelah seekor burung nuri. Janaki merupakan subjeknya, manakala membelah seekor burung nuri merupakan predikatnya. Seterusnya, contoh keempat. Amuda membeli kek berperisa coklat. Amuda merupakan subjeknya, manakala membeli kek berperisa coklat merupakan predikatnya. Murid-murid sekalian, ayat tunggal mempunyai satu subjek dan satu predikat. மாணவர்களே, ayat tunggal அல்லது தனி வாக்கியத்தில் நாம் பார்த்தோமானால் ஒரு சப்ஜெக்ட், ஒரு predikat மட்டுமே உள்ளது. Mari adik-adik sekalian, kita akan melihat contoh-contoh ayat majmuk. Yang pertama, adik bermain piano sambil menyanyi lagu Tamil. Di sini kita dapat melihat dua predikat, satu subjek. Subjeknya adalah adik, predikatnya adalah bermain piano, menyanyi lagu Tamil. Kedua-dua predikat ini digabungkan dengan menggunakan kata hubung sambil. Hamidah dan kakaknya menolong ibu mereka. Hamidah subjek satu, kakaknya merupakan subjek kedua. Dengan predikatnya merupakan menolong ibu mereka. Dalam ayat majmuk ini kita mempunyai
dua subjek dan satu predikat, maka terbentuklah satu ayat majmuk. Janagi membelah seekor burung nuri dan 2 ekor ikan. Di sini kita mempunyai kata hubung dan subjeknya adalah Janagi. Membelah seekor burung nuri, membelah 2 ekor ikan. Merupakan 2 predikatnya. Seterusnya contoh keempat, Amuda hendak membeli sama ada kek berperisa coklat atau oren. Di sini Amuda merupakan subjeknya. Manakala hendak membeli kek berperisa coklat, hendak membeli kek berperisa oren. Maka ayat ini mempunyai 2 predikat yang digabungkan dengan kata hubung atau. Murid-murid sekalian, adakah anda dapat memahami apa itu ayat tunggal dan ayat majmuk? என்ன மாணவர்களே, இப்பொழுது உங்களுக்கு ayat tunggal மற்றும் ayat majmuk என்றால் என்னவென்று விளங்குகின்றதா? Ayat majmuவில் நாம் பார்த்தோமானால் kata hubung இருக்கும். Sambil, dan, atau. Dalam pembelajaran hari ini, murid-murid sekalian, kita hanya melihat beberapa jenis kata hubung. Dalam bahasa Melayu, kita mempunyai banyak lagi kata hubung. Murid-murid sekalian, mari kita akan membuat latihan. Nyatakan jenis ayat. Sama ada ayat tunggal atau ayat majmuk. Amira dan adiknya bermain bola di padang. Murid-murid sekalian, ada berapa subjek dalam ayat ini? Kita ada Amira, kita ada adiknya. Maka dalam ayat ini kita mempunyai 2 subjek dan 1 kata hubung. Dengan itu, ayat ini merupakan ayat majmuk. Seterusnya, Wehan menonton televisyen sambil duduk di atas kapet. Wehan menonton televisyen, Wehan duduk di atas kapet. Maka dalam ayat ini kita ada 2 ayat tunggal yang digabungkan dengan menggunakan kata hubung sambil. Murid-murid sekalian. Maka ayat ini merupakan satu ayat majmuk. Contoh seterusnya, mesti anda terasa lapar melihat makanan yang dihidangkan di hadapan anda ini. Murid-murid sekalian, mari kita melihat ayat yang diberikan di sini. Idli sedap dimakan dengan kari ayam atau kari dal. Kita ada kata hubung atau di sini. Maka dengan itu, ayat ini merupakan satu ayat majmuk. Pandai murid-murid sekalian. Seterusnya, kita akan membuat kesimpulan. Apakah itu ayat tunggal? Bolehkah anda menyatakan definisi atau maksud ayat tunggal? Ayat tunggal terdiri daripada 1 subjek dan 1 predikat. Mari kita melihat contoh yang diberikan di bawah. Kakak menyiram pokok bunga. Kakak merupakan subjeknya, manakala menyiram pokok bunga merupakan predikatnya. Dalam ayat ini kita mempunyai 1 subjek dan 1 predikat. Maka dengan itu, ayat ini merupakan satu ayat tunggal. Seterusnya, kita akan melihat definisi atau maksud ayat majmuk. Ayat majmuk terdiri daripada 2 atau lebih ayat tunggal. Kita boleh mempunyai sama ada 2 ayat tunggal ataupun 3 ayat tunggal. Tak kira lah kan. Dia kena ada 2 atau lebih ayat tunggal. Selain itu, ayat majmuk juga perlu mempunyai kata hubung. Subjeknya boleh terdiri daripada lebih daripada 2 subjek. Predikatnya boleh lebih daripada 2 predikat. Dan mempunyai kata hubung. Kita melihat ayat yang diberikan di sini. Kakak dan ibu memasak di dapur. Dalam ayat ini kita mempunyai 2 subjek. இந்த வாக்கியத்தில் நாம் பார்த்தோமானால் 2 subjek இருக்கின்றது. Kakak, ibu.
மற்றும் predicate நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா, ஒன்று தான் இருக்கு. இந்த predicate ஒன்றுக்கு மேற்பட்டும் இருக்கலாம். Memasak di dapur merupakan predicate-nya. என்ன மாணவர்களே, அது மட்டுமல்லாமல் இந்த வாக்கியத்தில் dan என்று அழைக்கப்படும் kata hubungum இருக்கின்றது. ஆகையால் இந்த வாக்கியம் ஒரு ayat majmuk. Murid-murid sekalian, saya berharap anda dapat memahami apa itu ayat majmuk, apa itu ayat tunggal. Okey, sampai sinilah murid-murid sekalian. Sekian, terima kasih. Saya berharap murid-murid dapat memahami pembelajaran hari ini dengan teliti. Cikgu akan memberikan satu latihan dalam grup kita. Murid-murid dapatlah membuat latihan tersebut. Sekian, terima kasih.